Mereka kata Atlantis hanyalah mitos. Tapi kalau benar ia hanya dongeng, kenapa terlalu banyak bukti fizikal mula muncul di Antartika? Kenapa imej satelit menunjukkan struktur yang menyerupai bandar kuno dengan bentuk bulatan berlapis seperti yang digambarkan oleh Plato? Namun ia tidak terletak di dasar lautan. Ia berada di Antartika. Dan inilah yang mengejutkan. Beberapa saintis bebas mendakwa di bawah lapisan ais Antartika terdapat struktur besar yang tersusun rapi. Struktur ini bukan terbentuk secara semula jadi. Kini muncul teori baru yang mengatakan ini bukan sekadar sisa peninggalan Atlantis. Sebaliknya, ia mungkin adalah tapak terakhir bagi satu tamadun paling maju dalam sejarah manusia. Sebuah tamadun yang hilang bukan kerana bencana alam semata-mata, tetapi kerana ia terlalu berbahaya untuk terus wujud. Kepada yang baru menonton, ini adalah part 9 dari siri Rahsia Antartika oleh Maxma Production. Semoga anda dan keluarga dimurahkan rezeki. Amin. Okey, kita sambung guys. Bismillah. Apa sebenarnya yang terjadi kepada Atlantis? Kenapa sebuah tamadun yang dikatakan sangat maju boleh hilang begitu sahaja? Plato, ahli falsafah Yunani, pernah menceritakan tentang sebuah tamadun hebat yang musnah dalam satu malam. Ia ditelan oleh bumi dan laut dan lenyap tanpa jejak. Namun, dalam dekad-dekad terakhir, semakin ramai penyelidik percaya bahawa lokasi sebenar Atlantis bukan di lautan seperti yang dipercayai ramai, tetapi tertanam jauh di bawah ais Antartika. Gambar satelit beresolusi tinggi seperti dari misi Landsat 8 serta kajian penggerudian oleh saintis dari Jerman dan Rusia telah mengesan bentuk topografi aneh. Antara bentuk itu termasuk struktur bulatan bersusun, tembok batu besar dan terowong di bawah tanah beku. Apa yang lebih mengejutkan, bentuk dan susunannya hampir sama seperti gambaran Atlantis yang direkodkan oleh Plato lebih 2000 tahun lalu. Jika ini benar, maka Antartika bukan sekadar menyimpan Earth Grid atau piramid purba, tetapi juga mungkin merupakan lokasi sebenar bagi Atlantis yang dikuburkan dengan sengaja. Kenapa ia perlu disembunyikan? Tamadun ini dikatakan memiliki teknologi luar biasa. Mereka dipercayai menggunakan tenaga bebas, mengawal cuaca dan membuka akses kepada dimensi lain. Namun kuasa yang terlalu besar telah membawa kehancuran kepada mereka sendiri. Dunia mereka musnah akibat eksperimen yang melampaui batas. Dan inilah yang cuba dielakkan oleh dunia hari ini. Atas sebab itu, kawasan ini dikawal dengan begitu ketat. Antartika juga merupakan satu-satunya benua yang tidak dibenarkan untuk aktiviti pelombongan, ketenteraan atau dimiliki mana-mana negara. Ada sesuatu yang sangat berkuasa sedang disorok di bawah ais itu. Dalam perspektif Islam, umat terdahulu seperti kaum Ad dan Thamud juga pernah dibinasakan kerana kesombongan dan kekuatan luar biasa mereka. Walaupun memiliki teknologi tinggi, mereka tetap musnah kerana melanggar batas Tuhan. Sebahagian ulama berpendapat bahawa Atlantis juga mungkin sebahagian daripada kisah umat terdahulu ini yang dihapuskan dari sejarah sebagai pengajaran untuk generasi selepasnya. Hari ini kuasa besar dunia bukan sahaja menemui jejak teknologi itu. Mereka sedang cuba menghidupkannya semula. Ada teori yang menyatakan projek seperti HRP, eksperimen CN dan beberapa ujian tenaga yang dijalankan di Antartika sebenarnya bertujuan untuk mengaktifkan kembali kekuatan yang pernah dimiliki oleh Atlantis. Bukan untuk membina masa depan yang lebih baik, tetapi untuk menguasai masa depan dengan teknologi yang tidak difahami oleh manusia biasa. Namun sejarah sudah mengajar kita, kuasa yang terlalu hebat akhirnya akan menghancurkan pemiliknya. Jadi, persoalannya sekarang, adakah Antartika sebenarnya ialah Atlantis yang dikuburkan dari sejarah dunia?
Adakah mereka sedang berusaha menghidupkan kembali teknologi yang pernah memusnahkan sebuah tamadun agung? Dan jika benar, siapa yang sedang mengawal kebangkitan ini? Dalam episod seterusnya, Part 10, kita akan teroka satu lagi, sisi gelap. Apa kaitan antara piramid Antartika, susunan orbit planet dan ritual akhir zaman? Dan adakah pintu dimensi yang cuba dibuka selama ini bukan untuk keluar, tetapi untuk membenarkan sesuatu dari luar masuk ke dunia kita? Saksikan sambungannya dan bersedia untuk kebenaran yang tidak semua orang sanggup terima.